Baik, seterusnya kita pergi pada dosa besar yang ke-11. Lari dari medan peperangan. Semasa berada di medan perang, dia lari. Tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu ila mutaharrifan, dan sesiapa yang yuwallihim, mundur, lari maksudnya, pada waktu itu, yauma idzin, pada hari itu, hari peperangan itu, kecuali lari itu dengan maksud untuk strategi, itu maksudnya, illa mutaharrifan liqitalin, dengan kecuali berbelok, yakni lari untuk siasat perang, untuk tujuan strategi dan sebagainya, bukan lari cuma satu langkah dalam peperangan, atau mutahayyizan ila fi'ah, ataupun lari dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan pasukan tentera yang lain, faqad ba'a bighadabin minallah. Kalau bukan kerana tu, lari bukan kerana sebab itu, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah. Mana kembali itu maksudnya kalau dia mati dan keadaan tidak bertaubat daripada kesalahan, mana dia akan mendapat murka Allah. Kena ingatlah, murka Allah dengan murka orang lain tak sama. Bila kata Allah murka, maknanya ialah kira-kiranya tak masuk syurga lah. Dia tak sama dengan orang murka pada kita. Sultan murka, apa ni kita kata, kawan kita murka, marah, ataupun kita kata dia betul murka kepada awak, dia tidak sama dengan Allah murka. Sebab hal ni jadi bahasa syariat dah ni. Bila kata Allah murka, maknanya tak akan dapat rahmat Tuhan. Agak kita masuk syurga ni dengan rahmat Tuhan. Tu kita kena ingatlah. Tempatnya, cuba tengok hujung ayat ni. Mana kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada dosa, lari dari medan perang, dia mati dengan membawa dosa. Dosa tu dosa apa? Dosa murka Allah. Lepas tu kesudahan dia macam mana? Kesudahan dia ialah neraka jahanam. Kesudahan dia ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW bersabda, "Jauhilah oleh kamu 7 dosa besar yang membinasakan." Kemudian baginda menyebutkan salah satu di antaranya adalah lari daripada medan perang. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, melarikan diri di hari pertempuran, iaitu melarikan diri daripada barisan perang pada hari peperangan, iaitu pada ketika kaum muslimin melakukan peperangan terhadap orang kafir. Tiba-tiba ada seseorang ataupun tentera Islam yang melarikan diri, maka tindakan seperti ini termasuk dalam senara dosa-dosa besar, termasuk 7 dosa besar yang boleh membinasakan kehidupan akhirat seseorang. Kerana perbuatan ini mengandungi 2 kerosakan besar. Kenapa dia jadi salah berat sangat tu, lari daripada medan perang itu? Di sini dia sebut 2 perkara. Yang pertama, dia boleh meruntuhkan mental, boleh menjatuhkan semangat umat Islam. Cuba bayangkan, bila tengok lari, kalau lari, apa kesan pada psikologi, kesan pada semangat umat Islam pada waktu. Dia boleh menjadi boleh melibatkan rasa saf umat Islam dalam peperangan itu. Boleh menimbulkan banyak tanggapan, hilang semangat, jadi takut umat Islam. Itu berat. Sedangkan perang ni kadang-kadang takut, jadi kehilang dah, kita kata tak ada semangat mental pun sudah, kita kata persediaan mental pun sudah hilang. Tembok pun jadi kursi tu. Jadi langkah pun tidak tersusun. Itu kesan dia. Boleh menjadi punca lah kepada kekalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebalik melemahkan mental minda umat Islam, dalam masa sama dia boleh memberi sokongan moral kepada orang kafir. Orang-orang kafir ketika menyerang kaum muslimin, bahkan dia akan lebih bersemangat, nampak, sebab orang Islam lari. Itu sebagai sokongan moral kepada dia. Sebab apabila barisan kaum muslimin kacau, sudah berselerak, maka hal ini menambah kekuatan orang-orang kafir ketika melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Hal inilah yang menyebabkan orang kafir semakin berani, semakin bersemangat dan sebagainya. Dan kesan dianya boleh menyebabkan kekalahan, boleh mendedahkan umat tentera Islam itu kepada kekalahan. Bukan takut mati syahid, kalah tu. Mati syahid tu tak pelik, kalah tu hak beratnya. Akan tetapi Allah Ta'ala dalam Al-Quran memberikan pengecualian. Allah Ta'ala berfirman,
Dan barang sesiapa mundur, makna kalau seorang itu lari, tapi bukan maksud lari daripada medan perang. Lari itu kerana nak bergabung dengan tentera lain. Sebab kalau tebal pergi juga, kalah. Tengok keadaan musuh, lari dengan lagi bergabung. Bukan lari dengan maksud nak lari daripada medan perang. Ataupun undur tu dengan maksud nak susun semula strategi tu. Itu lain. Pengecualian tu. Maknanya hak ni termasuk dikira atas niat lah. Atas niat. Sebab kalau pergi juga pun kalah. Misal situasi tu dia pun hundur, dia kata. So hundur semua. Nak susun semula. Itu lain. Itu tidak termasuk. Ni lari ni maksudnya nak meninggalkan tentera tu yang ada tu. Tu. Oleh kerana itu, sesiapa yang mundur kerana dua alasan ini, iaitu alasan pertama dikarenakan ingin bergabung dengan pasukan lain, misalnya ketika pasukan lain tersebut sedang dikepung oleh musuh dan merasa khawatir apabila pasukan tersebut akan dihabisi oleh musuh, kemudian ia berbelok, mana larilah untuk membantu mereka, maka hal ini dibolehkan. Alasan kedua kerana ingin berputar balik untuk menyerang musuh, ini segi strategi lah, segi strategi. Mana lari, kita pusing balik. Mari serai dia kut belakang pula sebagai contoh. Maknanya lari sini, makna lari dalam peperangan bukan dengan makna secara istilah, tidak. Ini maknanya secara bahasa lah. Lari sungguh lah. Itu maksud dia. Makna ni sebenarnya banyaklah hadis. Sini dia tidak sebut. Hadisnya cukup banyak berkenaan dengan dia panggil yafirru yauma zahf, lari daripada medan perang.